Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Major Mio Rosli Tiuni M Bersara. Saya adalah calon nombor 5 dari P118 Setiawangsa. Pada hari ini saya ingin meringkaskan apakah wawasan saya ataupun manifesto saya untuk pilihan raya yang ke-15 ini. Yang pertama sekali ialah untuk negara yang mempunyai satu konsep wasatiyah kemakmuran negara. Itu tentang sosioekonomi yang mempunyai keadilan dan yang seimbang dan juga cemerlang. Perkara ini telah ditarakan oleh beberapa pemimpin yang lepas, tetapi saya melihat perkara ini tidak dilaksanakan dengan betul. Jadi segala sosioekonomi kita ini hendaklah diberi dengan adil kepada semua rakyat Malaysia mengikut undang-undang. Yang keduanya ialah tentang industri pemakanan negara. Kita mempunyai beberapa masalah di negara kita ini tentang pemakanan. Kerana makanan adalah satu perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh semua rakyat. Jadi industri pemakanan negara kita adalah yang perlu kita lihat, kerana harga makan yang mahal dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa kita perlu membangunkan banyak tanah-tanah yang terbiar dan sebagainya supaya kita dapat mengeluarkan hasil. Dan juga dari segi perikanan, kita adalah satu negara yang negara maritim. Kita pandang kiri pun air, kanan air, bawah air, atas pun air, tetapi kita masih import ikan. Ini yang masalah kita, dan harga-harga ini semua kerana kita semuanya makanan kita melalui EAP. Kalau kita buat macam ini, maka harga barang makanan kita meningkat tinggi. Yang ketiganya ialah ingin melihatkan kepada pendidikan negara. Ia adalah seorang bekas pensyarah dan saya telah banyak mengajar di beberapa universiti awam dan swasta di negara ini, dan saya kecewa melihat penumbuhan universiti seperti cendawan di atas kayu mati, di mana kita melihat di atas shop lot pun ada universiti dan sebagainya, dan semua pemuda-pemuda kita mempunyai ijazah diploma tetapi tidak ada pekerjaan. Jadi pada saya adalah ini yang perkara yang penting perlu kita selesaikan. Pekerjaan adalah yang penting. Kelulusan itu sepatutnya kita perlu diberi kepada mereka yang betul-betul pintar, yang boleh mendapat pendidikan yang lebih baik di universiti-universiti awam. Bagi mereka yang sederhana, kita mesti lebihkan kepada technical, vocational dan sebagainya, supaya anak-anak muda kita ni hands on. Saya juga pernah bekerja di syarikat-syarikat public listed, interview graduan yang keluar. Mereka ini suka mendapat pekerjaan kerana tidak ada pengalaman. Pengalaman kerja dan kemahiran hands on itu adalah sangat-sangat penting. Ini yang saya akan tekankan di dalam manifesto saya. Yang keempat ialah tentang industri pertahanan. Dalam industri pertahanan, saya harap angkatan tentera yang veteran yang ada kemahiran, mereka lah sepatutnya yang ke depan, termasuk juga polis, tentera, yang mereka ini patut diberi peluang untuk menonjolkan peralatan-peralatan kerana pengalaman mereka yang ada. Kita tak perlu buat kapal, tapi kapal tak boleh siap. Kita tak perlu buat kapal terbang tak boleh siap. Yang pentingnya kita boleh maintain apa yang ada, yang kita ada sekarang ni, namanya spare part dan sebagainya. Ini yang penting. Dan kita mula daripada kecil. Seperti peluru misalnya, peluru meriam dan sebagainya. Kalau kita peluru kita kehabisan, kita kena import peluru. Kalau dalam peperangan, saya rasa kita akan kalah perang kerana kita tidak ada peluru lagi. Jadi ini perkara yang penting. Yang
kelima, saya sebut ini ialah konsep pertahanan dan keselamatan dalam pembangunan. Ini dulu kita panggil sebagai KESBAN, keselamatan di dalam pembangunan. Jadi saya melihat banyak perkara di luar negara, walaupun di negara Singapura pun, kalau kita tengok di underground parking dia tu, underground parking boleh jadi bomb shelter, jadi bunker. Kalau di China tu tiap-tiap highway dia menembusi gunung-gunung ganang, semua itu akan menjadi tempat bunker. Seperti highway even di Singapore, di China boleh menjadi runway untuk landasan terbang jika dalam emergency. Dan banyak perkara yang kita boleh buat dari segi sudut keselamatan, walaupun di laut, di udara ataupun di darat. Kita setiap pembangunan yang kita buat, jangan kita membazirkan duit yang begitu canggih, tetapi ia hanya boleh pakai untuk satu perkara saja. Jadi kita ni multi purpose of kita punya pembangunan. Dan yang keenam ialah tentang rumah yang mampu bilik oleh orang. Saya dapati rumah-rumah yang pendapatan rendah mempunyai 2 bilik. Dalam konsep 2 bilik ini saya rasa rumah-rumah ini perlu diperbaiki dan diperbesarkan supaya setiap rumah sekurang-kurangnya 3 bilik. 3 bilik itu anak laki-laki, anak perempuan dia harusnya duduk bersama. Dan bagaimana kita nak buatnya, banyak cara kita boleh buat, iaitu mungkin 3 rumah. 3 rumah dicantumkan jadi 2. Jadi 2 dan kita boleh menambahkan bilik-biliknya. Dan begitu juga dengan konsep pembinaan rumah yang seperti living building system. Living building system ini di China, rumah 12 tingkat pun boleh dibina dalam masa 1 minggu. Ini benda sistem ini kita mesti berani berubah dalam teknologi ini. Dan yang akhir sekali ialah tentang kebajikan veteran. Ini yang sangat penting. Ini yang saya akan perjuangkan sehingga hayat saya. Anggota veteran, saya tidak lupa kepada veteran yang telah memperjuangkan mempertahankan negara, kemerdekaan negara kita yang mereka telah diabaikan selama ini oleh pihak-pihak pemerintah yang selama ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan pun dan perempuan tahu apakah perkara-perkara yang saya perjuangkan tentang veteran ini. Dan saya akan terangkan secara terperinci dari masa ke semasa. Dan untuk penduduk setiawangsa, saya akan memperjuangkan tentang Bukit Dinding ini, walaupun Bukit Dinding ini telah dipersetujui untuk membina 26 tingkat kondominium dan clubhouse di sana. Dan kita lihat di Setiawangsa ni, itulah satu geringlang yang kita ada. Dan saya akan berjuangkan ini berhabis-habisan. Pusat khidmat dan pusat khidmat. Dan saya hutan ini pada kita, negara Malaysia ni ialah satu negara yang betul megah kita ada hutan. Walaupun kita ada, kalau kita tengok di New York, kita ada Central Park yang ada hutan yang dia tengah-tengah bandar, tengah-tengah kota raya, ada hutan. Setiawangsa must have. Dan kita tidak boleh benarkan kepada pihak-pihak pemaju untuk menebas semua hutan dalam ini. Kita mesti ada. Dan saya juga akan pastikan di Setiawangsa di jalan-jalan raya dengan pokok-pokok yang lebih rindang dan cantik, dan supaya insya-Allah saya akan menubuhkan tidak kurang daripada 10 pusat perkhidmatan. Jika ada peruntukan daripada saya akan pastikan saya ada lebih daripada 10 pusat tabung support this. Dan Datuk Lau pun nak memberi tabung kepada saya untuk membantu 50 juta. Terima kasih banyak-banyak Datuk untuk kita membangunkan tempat ini dan membantu pada sesiapa saja. Tidak kira peringkat miskin, kaya dan sebagainya. Kita ada membuat rancangan. Itulah saja setakat ini yang saya ingin memperkatakan. Sekian, terima kasih. Fellow Malaysians, my fellow veterans, my fellow warrior at arms, remember, Major Miao, our brave man, must go to Parliament. Bring him to Parliament. Vote for him.
tomorrow is the day. Tomorrow is the day for the armed forces personnel and police, and on the 19th for the rest. Bring him to Parliament. Number 5, the 3, Pokok. Number 5, Major Mio. I only trust him because I know him very well, and you all will get service by him, and you all will benefit from him. Thank you very much. Okey, khasnya veteran dan juga penduduk setempat di Parlimen Setiawangsa, undilah Major Mio nombor 5. Ya. Pokok, ingat Pokok, ingat Major Mio. Kami perlukan Major Mio. Yeah, Gempo Wira. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memohon kepada tuan-tuan supaya undilah saya, supaya saya dapat membantu negara ini dan membantu seluruh rakyat di Setiawangsa ini. Undilah saya. Ingat itu, nombor 5, Pokok. Ingat Pokok, ingat saya. Undilah saya. Terima kasih. Okay.